Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton semua? Petang ini jam pukul 4 petang. Saya berkesempatan dengan sahabat saya, seorang yang paling celupa. Hai. Apa khabar sahabat? Baik. Dia mai dari Kedah. Oh, jangan main-main cik. Siapakah orang pertama yang muncul bersama-sama saya petang ini? Bersama saya lah Saudara Samil Ibrahim. Itu dia sahabat semua ya. Nama tak naik. Saudara Muhammad Khalil, apa khabar? Saudara Samsul Anwar, sahabat malam, tapi hari ni siang. Malam nanti kita bincang yang lebih panas lagi. Siang ni nak cerita tentang orang Kedah, apa khabarnya. Saudara Moksik, Maki Kamar, Saudara Ahmad Zaidi, Saudara Nur Aini. Dan teman-teman jangan lupa like and share. Saudara Zamil, bila Saudara Zamil datang ke Kuala Lumpur ni? Kemarin ni. Kemarin. Tapi hari ni acara keluarga. Oh, keluarga. Tapi hari ni kita datang ziarah Setiausaha Agong. Okey. Bertanya tentang beberapa soalan. Ya. Jadi insya-Allah kita dapat kongsi hari ni hasil daripada pertemuan dengan Setiausaha Agong. Ya. Datuk Ahmad Maslan. Ya. Jadi tak apalah tu abang nak. Dah saya nak tanya tentang saudara datang dari Kedah jauh. Jadi dia tak bagi teh pun lagi kan. Tak baik ni. Kita orang Melayu kita ni ada dia punya adat dia tu. Sebab hari ni kita live daripada pusat dagangan dunia putra, pejabat UMNO pusat. Rumah UMNO. Rumah UMNO hari ni kita live. Ya. Di mana hari ni juga beberapa hari sebelum ini hangat diperkatakan Ya. bangunan UMNO ni cuba dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, terutama sekali pihak-pihak yang pernah kalah pada pemilihan 2018. Ya. Jadi mungkin tajuk kita hari ini pun mungkin berkisarkan situ. Boleh, tapi Jadi, sebab beberapa soalan juga hari ini saya tanya Ya. kepada Setiausaha Agong. Ya. Bila nak buat pemilihan? Yes. Sebab kalau lah kata nak buat pemilihan dalam masa terdekat, saya nak ambil borang. Oh, you nak tadi? Ada kawan-kawan nak bertanding jawatan presiden. Oh. Jadi hari ni, jadi saya nak ambil borang tu, nak pergi bagilah kepada sesiapa yang nak bertanding presiden. Gatai sangat nak bertanding. Gatai sangat nak bertanding presiden. Jadi kita nak pakat-pakat serah lah. Bertanding lah presiden, di malam presiden, naik presiden. Tandinglah kau orang. Tanding lah. Bagi borang tu tambah dengan bayaran duit deposit. Yes. Tapi maklumat daripada Setiausaha Agong, Ya. dia bagi tahu keputusan untuk buat pemilihan Ya. tahun nak datang ni, Ya. mungkin tahun ini, mungkin tahun depan. Ya. Jadi dia kata tunggu keputusan mesyuarat lah. Jadi saya pun nak tertanya juga pada Setiausaha Agong. Siapa yang menguasai UMNO sekarang? Adakah yang kalah pada 2018 Ya. ataupun yang menang? Jadi dia kata kat saya tadi, tak pernahlah berlaku dalam dunia, Ya. di seluruh dunia, mana-mana parti politik yang menang lah yang menguasai, yang mengatur bila nak mesyuarat. Ya. Jadi apabila tiba masa dia kata bertanding lah. Itu yang saya katakan sekarang ni, zaman politik yang songsam. Ya. Songsam dari segi sistem demokrasi. Dalam demokrasi ini selalunya yang menang menguasai yang sedikit. Yes. Sekarang ni yang sedikit menguasai yang besar. Coba. Dah menguasai kerajaan. Oh, itu kerajaan. Daripada zaman Pakatan Harapan lagi. Mungkin juga perangai kecil yang nak menguasai yang besar Itulah. ada di kalangan pemimpin UMNO itu sendiri, dah tiru perangai parti bersatu ni. Tak, kalau dah bergaul, mereka dah bergaul dengan semburit, bergaul dengan semua yang songsang ni, mereka akan apply apa saja. Jadi saya rasa sebab saya cakap orang akan masanya UMNO pun apply juga macam dia orang. Jadi mereka yang sedikit nak menguasai yang majoriti. Maka sistem demokrasi ini jadi songsang. Itu apabila kita tahu tak songsang macam mana? tahu. Kalau perempuan ni nak bersalin songsang macam mana? Tak kena gaya boleh mati tu. Azan. Kita berhenti seketika Kita berhenti stiker saudara mendengar azan. sebab kita live hari ini tepi dalam bangunan PWTC. Azan dengar. So share sementara tunggu azan ni. Dia baca kat sini sama. Dia jelas sampai. Banyak. Okey. Potong yang sunat.
Jadi betul-betul semua. Oh, kalau ini awal. Oh, ini selalu main duduk putih. Okey, saudara, saya minta maaf kerana kita buat terhenti setiap menghormati azan sebagai umat Islam. Kita wajar menghormati, ya. Lain tak ada, kita ni selalu sangat mengatur orang. Tapi kadang-kadang kita kata ni untuk kebaikan. Ya, ya, untuk ya. kebaikan. Tadi macam Datuk sebut tadi, Ya. perkataan songsang, Ya. kerajaan yang songsang. Kita tengok di sini ada orang komen tentang tolong jelaskan songsang tersebut. Itulah songsang tu macam kalau kita perempuan kalau dia mengandung. Kalau dia ibaratkan ibu mengandung. Kalau dia songsang, kalau kaki dulu boleh mengakibatkan pertama kecederaan kepada ibu. Ibu dalam politik ni adalah rakyat. Jadi apabila politik itu songsang, maka yang akan menderita ialah rakyat. Bukankah kita juga ada seorang menteri yang songsang? Itu bukan songsang. Itu bukan songsang. Itu bukan songsang. Itu belakang. Itu belakang. Songsang ni dia nak lahir. Sebab songsang ni satu benda yang mendatangkan kemudaratan. Itu apabila Sari 2 ini dikeluarkan, Ya. ada pihak-pihak tertentu keluarkan audio Ya. yang menggambarkan suara Datuk Zahid dan juga suara Datuk Seri Anwar. Ya. Jadi mungkin malam ni Datuk kita akan ulas lebih panjang. Yes, Tapi yes. kita nak sentuh sedikit. Ya, sila. Yang kita juga agak hairan, kenapa video ataupun audio ini yang kita nampak macam audio Ya. ini mahu diakui, dipaksa kepada rakyat untuk akui ini suara sebenar Datuk Seri Zahid dan juga Datuk Seri Anwar. Ya. Tetapi video yang clear, Yang tulen. yang polis sahkan tulen, Ya. tetapi dipaksa kepada rakyat jangan mempercayainya. Untuk terima. Untuk terima, Ya. jangan percaya. Ya. Tetapi audio ini wajib percaya. Video yang satu pakcik duduk di kulit, Ya, ya, umur ya. 86. Ya, ya. Saya jumpa pakcik tu. Saya kata pakcik tu video ni saya tahu siapa. Dia sebut nama. Saya tak mau sebut lah. Ya. Pakcik yang umur 86 tahu video tersebut pelaku siapa. Ya. Sampai kawan kita pergi ke London, pergi ke Indonesia untuk cek Ya, video ya. tersebut. Ya, Tapi sekarang ini cuba diracuni fikiran rakyat, terutama sekali pada ahli UMNO. Percayalah audio tersebut adalah suara Datuk Seri Zahid dan suara Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Baru saja kita tengok 2 minggu lalu lawak dalam Astro keluar. Bagaimana Saya seorang nak minum apa ni? Nak minum apa? Okey, Ha. Nescafe Ice. Oh, Nescafe Kita Ice. jauh daripada Oh, Kedah. Kedah dia kena kopi. Ya. Okey. Okey. Jadi baru minggu lalu kita ditontonkan seorang pelawak yang dapat meniru sebiji suara Anwar Ibrahim. Sampai Anwar Ibrahim saya dipahamkan pun ketawa. Tak, saya dalam soal ini, Saudara Zamel, kita harus berlapang dada. Soalnya benar atau tidak soal lain, tapi isunya nak ditonjolkan, apa isunya? Sebab isu ni kalau dia dengar betul video ada Audio. itu adalah Datuk Seri Anwar menghubungi Datuk Zahid Hamidi. Apakah salah untuk berhubung? Yes. Persoalan pertama. Yang kedua, apakah perbualan itu seolah-olah bawa nak bakar bangun UMNO? Tidak. Apakah yang ketiga itu nak bawa UMNO bekerjasama begitu? Tak ada. Tak ada. Cuma yang saya dengar
malam ini saya kaulat saudara, walaupun hari ini saya buat awal sikit kerana saya datang ni untuk mencari bahan-bahan untuk saya nyatakan apa dah jadi dengan UMNO ni. Perkara macam saya kata berkali-kali lah, UMNO ni buat salah sikit saja. Sikit saja, Allah besarnya dosa UMNO. Sedangkan mereka Sarah Zamir dah bercakap jelas nama bukan nama dia, angkat sumpah sebagai Perdana Menteri menggunakan nama lain. Dokumen-dokumen yang disign kita ada tangani. Sarah Zamir dah bercakap. Ya, betul. Saya tengok apa yang saudara mukakan dengan bukti-buktinya jelas. Tapi itu tidak diambil tindakan. Tidak diambil tindakan. Yang ini hubung telefon, apa ada masalah telefon? Saya telefon dengan Saudara Zamir. Saudara Zamir menyokong ini Datuk Mahathir Khalid. Saya menokong ketua bahagian Datuk Syed Ali. Ketua bahagian mana? Ketua bahagian Pokok Senar. Saya sokong Datuk Syed Ali. Ya. Okey. So jadi berdua begini, apakah saya dianggap sebagai orang ni apa baik dengan Saudara Zamir sokong Mahathir Khalid? Tak boleh lah. Betul tak? Tak boleh lah. Jadi kita main politik ni kena berlapang dada, kena fikir what is the issue. Jadi soal video ni, audio ni saya ingat saya kurang sangat dari petang ni sebab saya berjumpa dengan saudara ni, saya nak bertanya apa khabar orang Kedah? Baja sampai ke? Benih padi sampai ke? Rakyat di Kedah ni cukup makan ke sekarang ni? Kan? Nak pergi ke seberang, nak pergi ke Hanyai ke apa semua tu, nak beli buah-buahan, puasa dekat ni. Apakah warga di Kedah dalam keadaan yang tentram macam dulu? Saya nak tanya dengan saudara, macam mana? Alhamdulillah setakatlah kita dapat maklumat Kedah ni okey. Cuma Menteri Besar Kedah ni kadang-kadang mulut dia agak terlajak kadang-kadang. Sehingga kan masyarakat India dan Cina di Kedah ni agak kurang selesa dengan Menteri Besar Perikatan Nasional. Sekarang ni di Kedah dia orang tak panggil Menteri Besar PAS. Dia orang panggil Menteri Besar Perikatan Nasional. Iaitu Tuan Haji Sanusi lah. Saya kata dia bukan Perikatan Nasional, saya kata Menteri Besar 4 triliun. 4 triliun. 4 triliun sebab dia kata ada 4 triliun penemuan hasil bumi daripada Kedah. Kononnya lah. Sebagai sahabat. Dia pun sahabat kita. Okey. Cuma saya nak nasihat kepada sahabat saya ini Menteri Besar Kedah, walaupun saya mungkin tak layak untuk nasihat dia. Sebab terbaru saya ingat semalam kan dia pun diiktiraf dapat pingat ke pangkat saya tak tahu. Ini satu hal lagi tu. Pangkat daripada TLDM. Dia pangkat ni kalau tak silap saya, saya ingat warga teman-teman kini daripada pasukan angkatan tentera boleh mengesahkan. Dia pemakaian pangkat-pangkat ini selalunya tak adalah daripada diraja. Sebab itu bila mereka bersara, kalau dia kapten maka kekal macam datuk lah. Kalau dia itu lieutenant lah kekal. Yang ini adalah satu penganugerahan daripada istana. Tiba-tiba orang biasa boleh pakai. Jadi tak tahulah zaman sekarang ni, zaman orang gila berpangkat-pangkat ni. Biarkanlah. Cuma saya nak tanya kerana di Kedah saya dapat perkabaran warga Kedah sendiri dalam menghadapi musim Ramadan ini mereka tenat dari segi ekonominya. Sebab untuk mendapatkan barang makanan kenaikan, malam tadi saya dah cakap kenaikan sampai 100% harga barangan. Jadi kalau itulah keadaannya, boleh. Saya dulu biasalah belajar kat kolej dulu. Kolej Abdul Hamid. Tahulah musim bulan puasa ni semua nak beli kuih Kedah Raya. Kedah dia sinonim. Dia okey. Cuma orang panggil kebelakangan ini suasana terutama sekali antara parti. Antara parti nampak Pakatan maksud dia Pakatan Harapan kekal macam biasa. Okey. Tetapi di kalangan Mufakat Nasional sebelum ini boleh dikatakan saban malam kita buat program dengan PAS. Tapi sekarang ni kita nampak banner-banner yang menganjurkan program-program tertentu untuk kerajaan negeri maupun parti-parti di sana dah tak nampak dah. Mufakat Nasional itu dah tak nampak. Tetapi itulah saya katakan terutama sekali pada Menteri Besar Kedah Tuan Haji Sanusi. Kedah ini dia setengah, makna kata daripada Dun Gurun sampai ke Kulim itu adalah kawasan campuran. Kalau kita cuba nak Menteri Besar ni sepatutnya dia Menteri Besar ke semua. Dia bukan Menteri Besar untuk satu kaum saja. Di Kedah walaupun sebelum ini pernah ditadbir oleh PAS Tan Sri Azizan Allah yarham. Dia sangat mesra pada semua. Dan dia katakan saya Menteri Besar pada semua.
Tetapi budaya itu gagal dibawa oleh setiausaha dia sendiri, iaitu Tuan Haji Sanusi. Terbaru ketika Persidangan Agung UMNO di sini, wakil pemuda yang juga ketua pemuda UMNO Negeri Kedah bercakap ni, bagi saya melawak ya. Tetapi apabila Menteri Besar sendiri anggap perkara ini serius, Ya. sehingga kan Fazil, tak silap nama Fazil, letak jawatan sebagai pegawai khas kepada Menteri Besar. Ya. Kerana dia tidak mahu nanti bila dia pergi ke pejabat Menteri Besar, dia akan disabotas ataupun dipulau. Itu sikap yang saya rasa kurang enak lah. Kurang enak. Sebab kita kena faham, di Kedah, walaupun negeri itu negeri Melayu, tetapi setengah negeri itu, iaitu daripada Don Gurun sehingga ke Kulim, kawasan campuran. Jadi dekatilah golongan-golongan kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Sebab Kedah ini kita kena faham, dia kawasan ataupun negeri perbilang kaum. Kalaulah kata isu tokong, isu simple macam ni, kita cakaplah dengan baik. Janganlah kerana isu todi, isu ni kita nak kaitkan. Itu yang tak Tak rakyat cantik. Kedah ni rasa tak seronok mempunyai Menteri Besar yang sikap macam ni. Okey, bukan dia tak okey, tetapi kadang-kadang melawak dia tu nampak kasar. Ya. Kalau dia nak ikut cara Ustaz Aizal Razak, Oh, jauh beza. jauh beza. Jadi walaupun dia tak dapat sedikit pun, ambillah yang baik. Betul. Sebab dia Menteri Besar Negeri Kedah. Rakyat Negeri Kedah, itulah dia Menteri Besarnya. Betul. Kalau Menteri Besar nak kawan di kalangan kawan-kawannya saja, kaumnya saja, itu tak cantik. Ya. Itu tak cantik. Nah, saudara Zamir bercakap tentang muafakat nasional, tapi bagi saya, pandangan saya lah, saya berkali-kali mengatakan hari ini muafakat nasional sudah dirobekkan. Sudah dirobekkan. Kerana Jadi muafakat nasional itu ada ke tak ada ke tak ada sekarang? setakat ini masih ada lagi. Masih ada lagi. Saya bertanya dengan Syed Agung, Okey. saya berbual dengan jawab masih ada lagi, tetapi nampak gayanya dia layak itu dah, orang kata dah mula patah lah. Betul. Puncanya dari awal saya kata, Ya. puncanya apabila kamu mengundang ulak berbisa masuk dalam kelembu. Saya tertarik satu pertanyaan. Ya. Apabila Ketua Penerangan Bersatu, Ya. dia bagi tahu, kata mereka pernah dipelawar masuk dalam muafakat nasional, tapi tiba-tiba sekarang ni UMNO nak memutuskan hubungan dengan Bersatu. Tapi apa yang saya faham, ketika menjemput Parti Bersatu datang, Ya. ketika itu parti komponen Perikatan Nasional belum lagi wujud. Betul tak tu? Adakah? Dia sebenar-benarnya kehadiran ni bermula daripada selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan hukum. Okey. So petang tu Datuk Seri Ahmad Zain Hamidi Ya. sebagai presiden parti, dia kata dia menghormati keputusan mahkamah. Okey. Cuma dia kata kerana ini melibatkan mantan Presiden UMNO Ya. dan akan ditangani secara politik. Ya. So keesokan harinya Tan Sri Muhyiddin bertemu dengan semua ahli-ahli parlimen daripada Parti UMNO. Okey. Jadi adalah satu dua orang ahli parlimen itu bertanya kepada Tan Sri Muhyiddin, Ya. inikah caranya Tan Sri melayan bagaimana kita UMNO menyokong you. Okey. Kan? Yes. Itu dia punya isunya. So Tan Sri Muhyiddin kata saya tak, dia kata saya lepas pada mahkamah. Jadi saya biasalah. Okey. Okey. Jawapan biasa. Jawapan dia lah. Okey. Dia kata saya sendiri nak menyertai muafakat nasional. Okey. Jadi benda ini sudah di programnya. Bahawa bila lantar lagu itu, bila habis pertemuan, sengaja berjaya dekat parlimen. Okey. So bila keluar media umur Tan Sri, umur Datuk Seri saya, dia tak tanya pun Tan Sri Muhyiddin. Okey. Bagi saya, kenapa dia tak tanya pada Tan Sri Muhyiddin? Kenapa terus jurus kepada Datuk Seri Hamidi? Okey. Dia kata bagaimana kalau muafakat nasional, bagaimana parti bersatu mau menyertai muafakat nasional. Ya. Jadi Datuk Seri Hamidi sebagai presiden dia kata, well, tak ada masalah pada kita, tapi perkara ini hendaklah dibincangkan dalam jadual teknikal muafakat nasional. Ya, itu betul. So maka pada 6 hari bulan Januari, maka dia Datuk ingat tarikh tu, kan? Ingat. Sebab saya cukup kerana ini memang saya tak setuju. Ya, okey. Maka jawatan kuasa teknikal muafakat nasional bermusyarat dipengusikan oleh Tuan Ibrahim, Tuan Mat dan Datuk Hasan. Yes. Tapi jangan lupa setiausaha ada dalam tu, setiausaha bersama adalah Tan Sri Anwar Musa dengan Takiuddin. Okey. So maka bersama dengan naib presiden, maka akhirnya dipersetujui
untuk menyertai Menjemput. bukan tak menjemput. Oh, tak menjemput. Tak ada dipersetujui, kalau dia nak masuk tak ada masalah. Cuma masalahnya surat itu disediakan oleh Taqiyuddin dengan Anak Musa, bukan presiden jadikan. Jadi bawa mesyuarat jemaah ni apa jawatankuasa teknikal UMNO, jawatankuasa politik kena bawa ke majlis tinggi. Okey. Masa kita dengan majlis tinggi, kasih Anak Musa tu tunjuk dekat Datuk Seri Presiden, dia kata Datuk Tuan Guru Jadi dah setuju. Oh. Dia kata kau tengok ada signature Tuan Guru Jadi. Jadi tu saya lahir ni dia kata okeylah dah setuju, terimalah dia kata. Okey. Tetapi bila saya melihat, saya membaca surat itu, saya terkejut. Berlainan dengan hasil mesyuarat. Ya, sebab bila dia katakan mengundang, ayat itu mengundang ni I invite you. Ini yang saya kata saya tak bersetuju, tapi kerana yang menyediakan bos usahanya ni Datuk Taqiyuddin dengan Datuk Anak Musa. Dua partner lah. Jadi bergambarannya seolah kita lah terhegeh-hegeh hendakkan PBM. Itu yang saya tak setuju. Dalam mesyuarat lain. Dalam mesyuarat lain. Tetapi ahli di bawah, rakyat di bawah Tak tahu. tak tahu Ya. dan mereka masih beranggapan bahawa kita panggil. Inilah cerita Ah. dia. Jadi naratif dia dikatakan bahawa kita jemput. Okeylah, tak apalah bagi saya jemput ke tak jemput pun tak apa. Sebab UMNO dari awal lagi sentiasa berlapang dada untuk menerima keadaan Parti Pribumi, untuk menyatuni demi untuk permuafakatan. Tapi tiba-tiba saja daripada PBM menyertai Muafakat Nasional, wujud pula Parti Perikatan Nasional. Bila ada Perikatan Nasional, kita pun terkejut. Kerana tiba-tiba saja waktu itu MIC sudah menyertai. Sedangkan MIC adalah gabungan dalam Barisan Nasional. So kita dah melihat ada percaturannya, ada permainan. Okey, kemudian Walaupun akhirnya dia tarik diri balik. akhirnya dia tak ini. Sebab alasannya dia kata bahawa PAS pun dah sama. Sebab PAS adalah Muafakat Nasional. Jadi gambaran-gambaran salah yang diberikan begini membuat Di sini dok saya celah sikit. Ya, Untuk pengetahuan terutama sekali kepada kepimpinan PAS. ya. Sebab saya dipahamkan kalau saya cakap, sebab saya dapat maklumat ni daripada pimpinan PAS itu sendiri. Okey. Mereka juga agak terkejut tiba-tiba PAS pusat daftar menjadi ahli Perikatan Nasional. Betul. Ha? Akak Umi tak tahu. Akar Umbi tidak tahu, Majlis Syura tidak tahu, Dewan Ulama tidak tahu. Ini saya berani sebut sebab saya bertemu dengan seorang kepimpinan peringkat pusat yang menyatakan mereka juga tahu melalui media. Ya, Ini ini- apa kejadah ni? Tak, ini yang membuatkan warga PAS, mereka akar umbi, warga Sabiqun. Saya rapat dengan Sabiqun ni, pimpinan veteran PAS. Mereka pun rasa kecewa lah sebab selalunya satu pusat itu kenalah dibawa dalam pertama. Ini pusat besar, Betul. bukan pusat main-main. Sebab apa yang saya faham, Ya. nak menyertai, nak bergabung dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, mereka telah melalui Ya. Dewan Ulama, Majlis Syura, mereka mesyuarat clear, Betul. baru dia orang masuk. Baru desain piagam itu. Yes, tetapi ini Perikatan Nasional mereka tidak melalui ini. Betul. Jadi kerana itu saya nampak macam ada kelompok dalam PAS itu sendiri telah merosakkan Muafakat Nasional. Itu pandangan saya. Saya setuju, itu sebab itu saya katakan bahawa dalam PAS ada parasit, dalam UMNO ada parasit. Mereka ini meletakkan kepentingan diri, bukan dia meletakkan kepentingan untuk parti, bukan kepentingan untuk warganya, tidak. Yang saya selalu katakan bahawa UMNO menerima, okeylah kita terimalah Parti Pribumi menyertai dengan harapan orang kata behave yourself lah. Janganlah ulang lagi. Ataupun mungkin juga mereka nak masuk Muafakat Nasional tapi mereka nak jadi ketua. Itu memang itulah cerita dia. Ya. Sebab itu kalau saya dengar kenyataan daripada Amada, saya marahlah bila Ketua Amada mengatakan bahawa orang UMNO ni berterima kasihlah pada PBM. Sebab tanpa PBM takkan ada orang UMNO jadi menteri. Ke situ pula. Jadi kita nak Dia orang tak tahu kalau tanpa UMNO tak ada Perdana Menteri. tak ada Perdana Menteri. Itulah masalahnya dia mereka melihat bahawa apa sahaja ni keberuntungan untuk diri mereka. Dan lebih teruk lagi, mereka tidak ikhlas. Kerana apabila ditubuhkan cawangan-cawangan PBM dan dioper pula curi ahli. Yes. Kita dalam Muafakat Nasional Itu bukan berlaku di Perak saya tahu. Ya. Di Kedah juga berlaku. Berlaku. Ke MB Perak ada menyebut, Datuk Ya. Nazri pun ada menyebut, tetapi berlaku dipahamkan di seluruh negara. Ya. Dan sekarang dipahamkan juga mereka juga buat perangai macam itu di Terengganu.
Oh. Itu antara sebab Ya. Datuk Mat Said marah. Jadi kemudian tiba-tiba mereka buat kenyataan yang bukan-bukan, nak bertanding dengan banyak dan sebagainya. Sebab mereka tidak faham bahawa dalam Parti Pribumi hari ini, Pesir, dalam Parti Pribumi itu ada kesan-kesan kisah melati yang menikam Ya. jantung warga UMNO. Apabila 16 orang ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO yang melompat. Ya. Mereka ini bagaikan luka yang disiram oleh air garam, pedih, dan seolah-olah mereka nak memaksa warga UMNO ini menerima hakikat bahawa konon-kononnya mereka yang menyertai Parti Pribumi itu orang macam Sisa Agung PBM, orang macam bekas mantan ketua puteri UMNO, mantan menteri daripada Tokpa, daripada Jeli, kan? Mereka yang melompat ini dilihat suci, baik dan murni. Kadang ini yang membuatkan warga UMNO tidak dapat menerima. Jadi malah hari ini kalau saudara Zamir, saya tak tahulah. Bagi saya memerhatikan kehadiran, boleh katakan kepimpinan dalam PPBM ini kebanyakannya mereka-mereka yang sedang disucikan. Dan kemudian saya hairan juga kalau dia nak ambil tempat UMNO, saya tak yakin orang Melayu boleh menerima. Sebab Parti Pribumi sudah hilang level pribuminya apabila menerima masuk ahli daripada DAP. Dan mereka marah pada kita nak baik kawan dengan DAP. Mereka terima ahli DAP, mereka juga terima ahli PKR. Ahli DAP yang ada rekod jenayah. Malahan lebih teruk lagi apabila mereka-mereka yang menyertai PBM ini, sebab yang saya katakan tadi adalah untuk mensucikan segala permasalahan yang mereka hadapi. Terbaru Xavier. Xavier apabila dia punya sisa politik dia disiasat oleh SPRM. Kemudian ahli Dewan Undangan Negeri yang juga bekas esko daripada DAP di Perak yang masih dalam perbicaraan kes rokok dengan Amar. Jadi ramai yang mahu disucikan. Malahan yang daripada UMNO ini adalah kalangan-kalangan mereka yang dilihat bahawa mereka mempunyai masalah. Mereka punya masalah yang sedang disiasat. Jadi kehadiran mereka masuk imuniti PBM adalah untuk mensucikan, kerana pimpinan utama Parti Pribumi ini adalah Perdana Menteri. Seperti macam nak kata sucikan. Ya. Seperti contoh Tokpa. Ya. Okey. Tokpa juga pernah menerima dana daripada Datuk Seri Najib, sama seperti Mat Maslan. Ya. Datuk Seri Mat Maslan. Betul. Tetapi apabila mereka menyertai Parti Bersatu, mereka tidak dicas di mahkamah. Yalah, kalau kita nak korek lagi, Saudara Zamir mungkin saudara tak tahu. Malahan berpuluh juta wang yang sepatutnya digunakan untuk kos, membiayai pengundi-pengundi daripada luar Kelantan. Kerana waktu itu pilihan raya tu ada punya bajet dan sebagainya. Wang itu tidak malah katanya masuk dalam akaun keluarga. Kita tak tahulah, dan sepatutnya kalau beliau masih berada di luar Parti Pribumi, mungkin dia disiasat. Dia bertanding atas tiket Barisan Nasional di Jeli. Ya. Sekarang ini dia menang jentera parti, duit parti, poster parti keluar di Jeli. Ya. Sekarang ini dia orang bagi tahu kalau boleh jangan kacau Jeli. Maksud dia begitu. Begitulah. Itu yang berlaku di Ulu Terengganu apabila Wabil Rasul. Dia kata kalau boleh jangan kacau kuasa tu. Saya kata macam mana nak kacau, kau dah ambil tempat kami. Kan? Tempat Dia bukan ambil tau. Ya. Curi. Okeylah kalau kata curi. Mereka ini menang atas titik penuh. Ya. Segala kos perbelanjaan, penat lelah, jerit warga UMNO untuk meletakkan mereka sebagai wakil rakyat. Ada sahabat-sahabat Ya. saya hubungi saya. Ya. Dia bagi tahu kalau saya bertemu presiden, tolong sampaikan salam kami pada presiden. Ya. Ini salah seorang yang berada di kawasan yang dicuri, Okey. iaitu hampir 15 parlimen lah. Ini kita tak cerita 16. dun lah. 16. Kalau presiden memberi lampu hijau kepada pencuri untuk terus berada di situ, mereka katakan presiden khianat pada kami. Betul? Jadi untuk itu ada 16 bahagian. Ya. Melibatkan 16 parlimen, kita kata 16 bahagian. Ya. 16 bahagian tersebut menyatakan pada saya, tolong sampaikan salam pada presiden, kalau presiden memberi lampu hijau kepada pencuri ini, maka 16 bahagian ini tidak akan menyokong walau presiden bertanding apa jawatan sekalipun. Setuju. Yang ini telah pun saya lontarkan kepada Tuan Presiden, dan sebab itu Tuan Presiden mengatakan dengan jelas bahawa UMNO tidak akan
menurunkan mereka sebagai calon daripada UMNO. Okay. Jadi sekarang ni kerana mereka berada dalam kerajaan. Yeah. So they have the power. Scheme of thing is really working. Okay. Scheme of thing. Scheme of thing ni sama ada dia ugut, sama ada dia bagi kebendaan ataupun bagi jawatan. Jadi mereka-mereka itu enak lah. Okay. Dan mereka sanggup mengkhianati perjuangan. Mereka sanggup mengkhianati rumah UMNO. Tak apalah, bagi saya tak ada masalah. Saya sedikit pun tak ada risau. Sebab saya Seperti contoh di Kedah. Ya. Di Kedah apa ni seorang YB nama dia Kuraman. Ya, Kuraman dia daripada kawasan Gua Sepeda. Okey. Ya, Gua Sepeda. Di situ juga ada bahagian yang telah ahli-ahli yang membantu dia menang. Ya, dia melompat. Jadi sekarang ini dia duk bagi tahu pada kawan-kawan di Kedah, terutama sekali ketua-ketua bahagian UMNO dan sebagainya, kerusi tersebut tolong jangan ganggu. Jadi kalaulah kata UMNO ataupun ketua-ketua bahagian di Kedah tidak bersetuju dengan dia, makna kata mereka juga bersetuju dengan pengkhianat ataupun pencuri. Jadi itu ahli marah kalau presiden, pimpinan lain merestui pencuri-pencuri ini dengan tidak meletakkan calon Barisan Nasional di kursi tersebut. Itu yang saya katakan punca sebenarnya. UMNO merasa cukup pedih dan tersinggung dengan Parti Pribumi. Yes. Sebab mereka tidak ikhlas. UMNO Tetapi PAS ya. meminta UMNO agar berlapang dada terima pencuri-pencuri ini. Yang ini yang saya katakan kadang-kadang bila tak ada keberuntungan untuk PAS, dia buat tak tahu dah dia menyokong mana-mana dia suka. Tapi saya bukan kata kali kalau kamu nak paksa kita, tak usah paksa lah, pujuk kita lah untuk menerima kehadiran mereka PBM ni dalam Muafakat Nasional. Kita minta berlapang dada lah pimpinan PAS untuk menerima kehadiran daripada Amanah. Ya, betul. Kenapa tidak kamu terima Parti Amanah? Tapi semalam tu Ya. saya terbaca satu kenyataan daripada seorang ahli parlimen PAS Ya. yang juga ketua Dewan Ulama PAS, Ya. Datuk Nik Nawawi. Ya, Nawawi. Okey. Nik Nawawi. Nik Nawawi. Ya. Dia menyatakan kerusi-kerusi tradisi PAS kami minta maaf, kami tak akan serah kepada PBBM. Ini yang saya katakan bahawa kalau sesuatu yang tidak menguntungkan mereka, dia tak mau. Kalau menguntungkan mereka, dia mau. Tapi secara zamir lah, kalau buka balik kan, saya cakap terserah. Kalau buka balik result apapun keputusan-keputusan pilihan raya sejak merdeka sehingga hari ini, maksimum PAS boleh menang sejumlah 26 kursi. Itu pada pilihan raya tahun 1990 apabila diwujudkan APU, Angkatan Peranan Umat. Maksimum Parlimen PAS cuma dapat 26 kursi. Itu maksimum. Dan sekarang ini dia minta daripada UMNO 30 kursi. Dia kata tak apa, ambil, tak ada masalah pada kita. Tetapi apabila timbalan ketua pemuda ataupun naib ketua pemuda Dewan Pemuda PAS membuat usul dan diluluskan oleh Muktamar. Ini yang saya terkejut. Muktamar yang lalu dia buat usul bahawa Kedah, Kelantan, Terengganu ada kursi parlimen semua untuk PAS. Amboi. Nah ini sila saudara semak. Ya, sila saudara semak dalam Muktamar. Dan ini adalah usul dan diterima oleh Muktamar. Usul yang dibawa ke persidangan Muktamar, ia perlu disantuni dan perlu dilaksanakan. Kalau tidak nanti warga UMNO, warga PAS akan mengamuk. So jadi ertinya kursi Terengganu, kursi Kelantan, kursi-kursi parlimen di Kedah, semua negeri itu mesti lebih pada PAS. Jadi kira Datuk Seri Mat Said bagi tahu kata kita lawan semua, kira sangat sesuai lah. Gerak. Memang dia gerak lah. Itu ceritanya sebenarnya. Orang tak melihat. Saya melihat tiap-tiap kali perkembangan apabila ada persidangan Dewan Muktamar PAS. Ya kan? Untung dia suka. Rugi dia tak mau berganjak. Jadi bila kita tak mau berganjak, ini bukan merugikan PAS pun kita dengan PBM. Tapi dia merasakan bahawa adanya PBM ini sebagai checkmate dia. Jadi mana-mana ada kejujuran dia. Sebab itu macam malam tadi saya kata, saya sedih malam tadi apabila saya mendengar, bukan saya nak marah dengan Tuan Guru jadi tidak, tapi saya sedih apabila seorang ulama yang bertaraf ulama yang begitu tinggi ilmunya boleh sanggup mengeluarkan perkataan-perkataan binatang sama ahli politik. Kalau menyeberang, orang ini monyet, orang ini buaya. Jadi saya kata takkan tak ada bahasa yang lebih indah lagi untuk dilontarkan. Saya pernah dengar dia cakap yang lompat itu monyet. Sekarang masalah sekarang ni dia bersekongkol kat sana. Boleh pula Dengan monyet. Dengan kata saya tak tahulah, saya tak mau benda begitu, tapi
terpulanglah kepada saya Perikatan pelaya-pelaya untuk menilai apa kenyataan saya. Dan saya bertanggungjawab atas apa yang saya nyatakan. Jadi sebab itu saya teringat apa kata baginda junjungan Rasulullah SAW apabila sampai waktunya, dia kata yang kukuatiri, kata Rasulullah ya, ini insan selepas aku nanti adalah di kalangan ulama yang mendatangkan umara. Islam melarang sama sekali ulama mendatangi umara. Sepatutnya umara mendatangi ulama. Umara akan bertanya pada para ulama, apakah hukum ini gini, apakah ini gini, mengikut syariat Islam. Tetapi sekarang ini ulama mendatangi umara. Kita potong sedikit yang tadi. Ya. Tadi saya sebut kata Ketua Dewan Ulama PAS Ya. yang juga ahli Parlimen Kuala Nerus tadi. Ya. Dia berkata begitu, tentu saja dah ada permintaan daripada Parti Bersatu untuk ambil kerusi bersatu. Memang Kerana itu dia sebut perkataan kerusi-kerusi tradisi. Mana kata 18 lah Ya. yang Dewan menang. Kami minta maaf, kami tak akan serah kepada PBBN. Betul. Saya rasa mungkin dah ada permintaan. bukan permintaan, kenyataan terbuka oleh pengurusi Parti PBB Bersatu di Terengganu. Okey. Dia buat kenyataan bahawa dia akan bertanding di sebanyak 7 kawasan parlimen. Okey. So 7 kawasan parlimen, UMNO cuma menang satu kursi dia. Kursi Kepoyeh, satu lagi di kawasan Hulu Terengganu. Jadi kalau itu keadaannya, dia nak ambil semuanya, tentulah Datuk Mat Said pun mengamuk. Jadi kamu tak ada apa-apa. Inilah juga berlaku macam mana di Sabah. Di Kelantan pun dia orang tak selesai. Di Dan Kelantan. akhirnya dia orang kata nak selesai di peringkat pusat. Itulah sebab dia merasa yakin kalau Perdana Menteri panggil bincang Menteri semua, Kelantan, okey. bolehlah bersetuju dan sebagainya. Saya yakin, saya tak nampaklah bahawa benda ini boleh selesai. Sebab itu saya kata dari kata sekarang ni wajarlah kita tidak lagi bersama. Kalau kita bersekongkol pun dengan orang yang tidak jujur ni, buat macam mana? Tapi sekarang kita lihat Ya. Haji Hadi, Ya. Presiden PAS, Presiden ni Perdana Menteri kata apa pun dia kata betul ya. Jadi kalau lah kata Presiden Perdana Menteri minta kerusi, takkan dia tak bagi ke? Kalau saya bercakap ni, orang kata saya attack pimpinan PAS. Okey. Tapi kalau tengok dari segi dia punya sejarah, kita jangan lupa pada sejarah. Waktu Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, apa Mahathir cakap dia ikut. Kemudian bila zaman Pak Lah nakkan dapat wang ihsan dan sebagainya, ikut. Okey, pimpin tangan dengan Tun Abdul Rahman Badawi untuk Perdana Menteri. Kemudian ini naik pula Datuk Seri Najib. So, Najib lah pemimpin terbaik. Malahan ada video dia kata orang boleh tanya kenapa soal peluk ni. Dia kata saya tidak memeluk ni Datuk Najib yang peluk dia. Datuk Najib yang peluk dia. Jadi bila share dalam YouTube, siapa yang peluk siapa? Nampak. Jadi saya tak mau menyerang secara pribadi pimpinan apa, tapi saya kata sebagai orang yang paling hampir dengan agama kita ni, tak tahulah kan. Saya ni tidaklah pakar secara agama, tapi paling tidak kita ada landasan. Dan sebab saya tengok Ya. dan saya baca pembahagian kerusi bersatu dengan PAS di Terengganu dan Kelantan tak selesai. Tetapi pengurusi bersatu Kelantan telah menyebut kita akan selesaikan di peringkat pusat. Ya, keyakinan itu sebab Perdana Menteri. Jadi apabila Perdana Menteri sekarang ni yang kita lihat jelas buat salah tentang ada 2 nama, 3 nama pun satu ayat pun tidak keluar daripada kepimpinan PAS. Jadi saya nampak kalaulah kata Muhyiddin Yassin minta dekat Haji Hadi, saya rasa boleh selesai. Itu memang gambarannya Taslim ini asalkan saja menguntungkan dia. Dan satu lagi kita nak bagi tahu kepada ahli PAS di bawah, Ya. terutama sekali di Kelantan, Kedah dan Terengganu, tuan-tuan akan membantu ahli PAS. Saya tuju pada ahli PAS. Tuan-tuan boleh tanya kepada kepimpinan PAS yang ada di kawasan masing-masing. Kalian akan pasang bendera Perikatan Nasional, bukan lagi bendera bulan. Ya. Kepada Pak Long, Mak Long yang selama ini memegang bendera PAS, kali ini bukan lagi bendera PAS. Ya. Kali ini hampir pasti bendera Perikatan Nasional. Dan calon di Langkawi, calon PAS di Pokok Senar ke, di Jerlun ke, di mana saja, termasuk Presiden PAS itu sendiri. Presiden PAS akan tunggu pengurusi Perikatan Nasional tanda tangan watikah calon kalian. Makna kata kalian ni
terutama sekali calon-calon daripada PAS, kalian kena tunggu, kena dapat restu daripada Tan Sri Mahathir. Mahathir. Kena sebut nama betul sebab semalam saya telah buat satu video yang saya nak tuju kepada seorang wanita. Nama wanita tersebut Nikaji. Seorang perempuan yang pernah dikaitkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semalam saya tanya bekas suami dia, perceraian dia sah atau tidak, dia kena cek di mahkamah. Oh, Siapa? Dah bukan, kita nak tolong. Wikipedia ada update dah, Mahir Adin. Dia dah tukar, Mahir Adin. Kita kena cek sebab dia orang cerai, pokok ada getah-getah apa, takut saat lagi perceraian tu tak sah. Tak, dia Ini berdasarkan, dan ini serius. dia saya tahu. Sebab seorang penjenayah dibebaskan oleh mahkamah hanya kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin guna nama glamour. Dia tak guna nama dalam IC, tahanan tersebut dibebaskan. Jadi kita nak tanya Nikaji sebab dalam akuan bersumpah bekas suami dia tulis dalam akuan bersumpah. Stanley, Datuk dia tulis, saya nak bercerai dengan Nikaji ni kena Nikaji ni main dengan seorang lelaki yang nama lelaki tersebut Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya ada video tersebut dan kita pernah hantar laporan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ya. Saya nak cek dengan pegawai-pegawai di Wilayah Persekutuan macam mana kes yang kita hantar. Saudara Zamir, bagi saya bab-bab begitu tu mana bumi tak tiba hujan, kan? Cuma janganlah merasa diri percuma. Siapa Ya, lah? saya agak heran. Ya, betul. Saya setuju. Satu ayat tak keluar pun daripada mulut Anwar Musa Ya, dan juga pemimpin PAS. betul. Tanya tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin ni kes Nikaji macam mana? Cuti timbalan menteri wilayah persekutuan 55 hari cuti. Tentara Kumar. Cok saja. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya lebih berminat memilih untuk supaya warga, khususnya warga UMNO lah. Ya. Mungkin UMNO lah yang boleh berhak untuk bertanya kalau ada mereka ada keberanian untuk bertanya. Yang paling penting saya lebih suka. Saya nak bagi tahu selit sikit lah. Betul, boleh. Betul. Macam Tan Sri pula dah. Ni apa, Datuk Seri Syahidan Kasim. Ya. Okey. Dia bagi tahu kata menteri UMNO banyak Ya. di dalam kabinet. Ya, sebelah awam. Banyaklah, kira banyak. Ramai. Tetapi saya nak bagi tahu Datuk Seri, walaupun kita banyak, tetapi mereka ada seorang saja yang berjawatan Perdana Menteri tukui habis. Menteri UMNO yang ada dalam. Itu memang begitulah keadaannya. Tapi kalau saya cuma nak menambah apa yang saudara Zamir katakan tadi. Untuk kali ini, inilah kalinya kalau PAS bersetuju untuk bertanding lewat tiket Perikatan Nasional, bahawa kelulusan, kebenaran ataupun watikah untuk bertanding untuk pertama kalinya dalam sejarah PAS, maka watikah itu ditandatangani bukan oleh pemimpin PAS. Presiden sendiri pun dia kena akul dan dapatkan signature daripada Tan Sri Muhyiddin. Apatah lagi saya percaya ahli-ahli PAS di Pokok Senar Al-Ustaz tak tahu benda ni. Moga khususnya ahli PAS di Pokok Senar, dia kena tahulah. Dan kali ini jugalah maka PAS terpaksa memikul orang-orang yang seperti Inilah masanya yang mana sayang kepada mufakat nasional, Ya. isi borang keluar daripada PAS sertai UMNO bahagian Pokok Senar, Al-Ustaz, Jerlun, Langkawi, Betul. Kota Baru Tak, banyak, dan sebagainya. Sekarang dah banyak menyeleweng. Jadi saya kata, di mana letaknya maruah warga PAS? Mana maruah Bendera PAS? tu simpanlah. Tak kisahlah. Simpan. Dah tak pakai dah. Apabila watikah untuk bertanding itu ditandatangani oleh orang lain. Dalam sebuah cukup leceh kata, lah. Allah malunya saya. Kalau tidak, Kalau leceh lah. ini yang saya khawatir lah tu. Okay. Jadi ini keadaan. Ini dah confirm dah. Confirm dah. Saya tak tahu Hamzah lah. Zainuddin ni bukan kecil anak. Betul lah. Confirm dah. Jadi bendera-bendera PAS yang di Langkawi, yang di Kota Baru, simpan. Tak pakai dah bendera tu. Sebab tu saya bersimpati dengan warga PAS. Akhirnya kerana politik benda begini, maruah mereka terkadang hanya kerana percaturan, bukan ramai. 2-3 orang di peringkat atas dia. Ramai di kalangan kepimpinan PAS, Yes. yang terutama sekali di kawasan-kawasan. dia Mereka mahukan mufakat nasional. mereka sebab mereka merasakan titisan air mata yang tumpah waktu saat Di sini? Ya, di dalam mereka ini mereka rasa macam tak berbaloi, macam tidak dinilai langsung.
mereka memusnahkan dengan begitu hanya kerana desire mereka untuk mendapat sebagai Kalau dalam mufakat nasional saya dipahamkan lah, UMNO bersetuju untuk PAS bertanding tiket PAS, Barisan Nasional tiket Barisan Nasional. Itu dah clear dah. itu dua dah setuju. Dah setuju dah. Tetapi bila dalam Perikatan Nasional, Ya. makna kata Tan Sri Muhyiddin Yassin akan tanda tangani Ya. watikah calon Ya. Parlimen Marang. Ha. Haji Adi. Ya dah. Haji Adi kena tunggulah Tunggulah sebab dia timbalan presiden. timbalan Presiden Perikatan Nasional. Yes. Dan saya kadang-kadang saya nak tahu jugalah benda-benda macam ni. Dan mereka sanggup melakukan apa saja hanya untuk kepentingan pribadi, politik yang cacar merbah, yang sempang peranan. Di mana maruah? Dipahamkan ada beberapa pimpinan akar umbi Ya. di bawah. Baru ni di depan pejabat PAS pusat mereka telah hantar memorandum. Oh, itu 2 hari lepas. Dah bukan, dia orang dah hantar lama. 2 hari lepas tu disebarkan video Ya, ya, kembali. ya, ya. Begitu juga di Pulau Pinang dan juga di Perak berlaku. Akar umbi dah bersuara. Ya, Tetapi dipahamkan kepimpinan sebahagian kecil cuba menutup suara-suara akar umbi. Itu yang sedang berlaku. Warga di peringkat akar umbi yang saya jumpa, mereka tidak senang dengan keadaan ini. Tapi ialah nak buat macam mana, kadang-kadang kita ni ada warga-warga Jacob ni, bila kita cerita yang benar ni, dia akan maki UMNO kita. Tapi dia berbeza dengan UMNO. UMNO suara cawangan Yes. bawa ke bahagian, Yes. bahagian akan bawa ke pusat, Ke negeri dulu. ke negeri dan lepas itu ke pusat. Ya. Jadi kepimpinan di peringkat atas akan tengok benda ni. Ini yang masalahnya, yang saya katakan, apa yang kena pada Presiden UMNO. Ya. Jadi Presiden UMNO menangani kehendak suara akar umbi. Kalau dia tak ikut suara akar umbi, mereka akan menuduh bahawa Presiden UMNO ni seorang yang diktator. Okey. Sebab satu ketika dulu kita pernah dipimpin oleh presiden yang diktator, Oh. iaitu Amdelo. Saya tak mau sebut nama itu, semua orang tahu lah waktu itu. Ya. Tapi bila disantuni, okey, kalau tak ikut diktator. Kalau ikut cakap akar umbi, lembik. Jadi apa masalah saya katakan? Di mana? Kalau saya di dalam media, ini pun jadi bengong ni. Jadi kalau lah kata dia dah jadi presiden, Ya. walaupun ketika Datuk Seri Anwar menjadi timbalan presiden UMNO, Ya. dia ketua pemuda, jadi Ya. apabila dia jadi presiden secara automatik kena putus hubungan lah sebagai kawan. Oh, tak boleh. Dan ni ada Itu- kalangan kawan-kawan itu, kita cakap macam tu. itu satu benda lah. Mana boleh kita Makna kata dia kena tak boleh cakap phone ke apa kan? Jangan boleh. Sebab itu saya kata kita kena ada politik matang. Kita kena matang dalam berpolitik. Saudara-saudara. Bila saya kata dia saudara mungkin sokong Datuk Mahathir Khalid. Saya sokong Datuk Seri Ali. Di Kedah, kan? Ya. Tapi ada masanya kita boleh duduk minum semeja. Ya, betul. Mai pergi Kedah ni, mai kena kopi ni apa jenis petang kan. Kena buat pisang ke apa lah. Dan ini digambarkan oleh pihak-pihak tertentu bahawa ini Datuk Zahid nak jual UMNO pada Datuk Seri Anwar. Tak betul. Tak betul. Tapi digambarkan begitu tak, dia sebenarnya kepada wajah-wajah yang selama ini menjaga UMNO. sebagai seorang pemimpin, dia kena tahu untuk mengatasi krisis. He must settle the crisis as a leader. Yang ni. Sebab itu malam tadi pun saya dah cakap, Datuk Seri Presiden kena bertanggungjawab. Banyak benda bukan sikit. Contohnya apa dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang tak saluan lagi, yang merosakkan parti. Mereka ini perlu disingkirkan dan tak boleh lagi dicalonkan. Apabila saya dapatan saya, contoh macam 2 malam lepas, sepatutnya diadakan mesyuarat Barisan Nasional. Ya. Tiba-tiba MIC tak datang, bagi alasan macam-macam. Saya kata kita kena ada harga diri kita tak nak sudah lah. Kan? Kita kan buat mail lah. Kalau akhirnya besok Barisan Nasional tak ada, UMNO bertanding sendiri lah. Tapi jangan lupa ya, saya nak menjelaskan kepada teman-teman semua. Sebagai seorang pemimpin, dia kena dapat melihat juga masa depan apa berlaku. Untuk saat ini, saudara Mel, untuk saat ini, berkali-kali saya katakan, tidak ada satu parti pun yang akan boleh memenangi pilihan raya untuk menubuhkan kerajaan. Tidak macam zaman Barisan Nasional dulu. Dulu kita pernah menang, yang terbesar lah zaman Pak Lah. Waktu Pak Lah, Kita tak pernah berkawan dengan DAP ya. belum ada sejarah lagi. Tapi Parti Bersatu Parti Bersatu dah bergelumang. Malahan kalau dengar pada Bapak Anthony Loke punya kenyataan, dia kata apabila Tan Sri Muhyiddin meninggalkan UMNO ni, disingkirkan oleh UMNO, dia mencari orang pertama adalah DAP. Dan ini Tan Sri Muhyiddin kena jawab sebab ini kenyataan daripada Anthony Loke. Semalam dia keluar, kemarin dia keluar bahawa dia kata orang yang dicari pertama adalah DAP. Jadi jangan nak katakan UMNO nanti. adakah DAP ni parti haram di Malaysia ni? Kalau Pak Haram kan dia ada kerajaan, dia settle je lah. Tapi
Doktrin. Saya nak bagi perumpamaan paling mudah. Doktrinasi dalam minda manusia ni. Ini telah dibuat bersama Tuan Mahathir Oh, ada lagi. program. Bahawa didoktrinkan. Repi tu begitu, repi macam segelas arak dengan semangkuk rendang babi. Okey. Hukumnya haram dulu. Tetapi bagi doktrin dalam fikiran kita, arak ni okeylah minum, lebih mabuk je. Hukumnya haram. Okey. Tetapi kalau kita pula ni kata, tadi yang makan rendang dia tu, rendang babi. Saya ingat benda itu akan bila air, korek tu, nak muntah. Sebab doktrin dalam minda kita. Begitu juga dari segi politik. Doktrinasi yang dilakukan terhadap parti DAP ni begitu teruk sangat. Sedangkan they have the power. Kalau saudara dengar pula kenyataan, saya terkejut tadi apabila saudara Datuk Zahri Mak Yassin menyatakan bahawa tragedi 13 Mei bukan dilakukan oleh DAP. Orang yang bertanggungjawab mewujudkan berlakunya perpalahan kaum sehingga berlaku 197 orang mati ya, dan terpaksa diadakan makeran di seluruh negara adalah parti Gerakan. Ini kenyataan daripada saudara Zahrin. Dan beliau waktu itu berada bersama bekerja dengan Allahyarham Tan Sri Khadim Syafie yang kebetulan jadi Menteri Dalam Negeri. So kenyataan-kenyataan begini perlu kita hayati. Janganlah kerana Datuk Zahri ni dia guna nama sang kelembat, kata dia begitu, kata begini, tak patut. Saya mendengar tiap-tiap kenyataan Saudara Zamir terhibur, balun bagian agak. Saya kata, wah berani juga sahabat saya ni. Okay. Jadi kenyataan begitu harus kami kira. Jadi artinya kejadian 13 Mei bukan daripada DAP. Apa masalahnya? Dan mereka bila ada masalah pergi cari DAP, lepas tu maki DAP. UMNO tidak pernah bekerjasama dengan DAP. Tetapi ini yang berlaku sekarang. Ya. Apabila sekumpulan kecil daripada kelompok pimpinan UMNO sendiri yang cuba menggambarkan Datuk Seri Zahid cuba menjual ada hubungan sulit dengan DAP dan juga Anwar Ibrahim. Ya. Mereka menanamkan perkara-perkara ini kepada akar undi di bawah. Saya yakin akar umbi sekarang ni dalam new norm in politics. Saya ingat akar umbi dah faham. Sebab macam saya katakan, tidak ada mana-mana parti politik pun yang mampu untuk menubuhkan kerajaan selepas PRU 15. Tak ada. Kerana itu, Ya. mereka-mereka ini jugalah yang mendesak agar pemilihan disegerakan. Datuk Seri Presiden dah kata tak ada masalah. Memang dia pernah bercakap berkali-kali bahawa pilihan raya pemilihan dalam parti akan dilakukan tahun ini. Ya. Dan kehendak perlembagaan pun tahun ini dia dah waktu beliau sebagai presiden selama 3 tahun. Memang dia dah kata. Cuma yang saya persoalkan, saya bertanya dengan beliau sendiri. Saya kata macam mana kita nak buat 22,000 cawangan nak sidang? Macam mana? 220 orang punya dekat parlimen tak boleh sidang. Kamu sebagai menteri. Parlimen saja tak boleh, yang lain semua boleh. Tak boleh lah begitu. I mean, jangan ikut Kerajaan sekarang ni macam tu Saya- sebab di situ Ya. tempat COVID paling besar di Malaysia. Oh iyalah. Tempat apa-apa yang lain mesyuarat UMNO itu wajib diadakan. Yang lain tu tak apa. Ini masalah saya kata. Bila yang itu boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Yang rosaknya rakyat. Tak, saya nak tanya Datuk. Ya. Ada tak parti dalam dunia ini yang kalau cuba nak menguasai yang menang? Itu yang saya kata dari awal tadi. Kesongsangan dalam politik. Dia Dan songsang. sekarang ni rakyat di bawah terutama sekali ahli UMNO, perwakilan UMNO harus faham Ya. yang duk kalang kabut ni adalah mereka-mereka yang kalah pada pemilihan 2018. Betul. Jadi sekarang yang menang mereka kena akur lah bila dia orang nak mesyuarat, dia orang nak buat pemilihan bila. Kalau nak kontrol parti ni, kamu kena menang lah. Pertama tak sabar. Yang kedua melujuk. Dan ini merasakan this is the best time. Jangan lupa. Yang akan berlaku. Mereka meyakini bahawa rakyat sudah kembali pada UMNO Barisan Nasional. Yes. Jadi UMNO Barisan Nasional akan menjadi dominan. Yes. Okey. Kalau suasana tenang, insya-Allah keyakinan rakyat untuk kembali kepada UMNO Barisan Nasional itu ada. Okey, kalau kita bertanding 120 kursi pun, saya rasa lah 90 kursi itu insya-Allah. Tapi masa 2018 pun kita bertanding sendiri juga. Ya. Kita tidak dibantu oleh PAS dan lain-lain. Saya nak kata bahawa macam mana kata Tengku Razali Hamzah, dia kata sejak bila kita bergantung pada orang. UMNO tak pernah bergantung dengan PAS, UMNO tak pernah bergantung dengan DAP, UMNO tak pernah bergantung dengan PKR. PBBM pernah bergantung pada PKR dan DAP. Bukan bergantung, Ya. berpayung. Dan malahan menipu. Sebab dia mengatakan bahawa kalau menang
maka Perdana Menterinya akan diberi pada Dr. Mahathir. Tapi dah tempoh 2 tahun. Lepas 2 tahun, lepas cara dapat balik pada PBS. Jadi dia punya sequence apa benda sama. Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, janji lepas 2 tahun serah Perdana berakhir. Lepas itu wujud langkah serentak. Now Tazimuddin punya time, jangan lupa perjanjian. Ini perjanjian bahawa selepas dia jadi Perdana Menteri, UMNO mampu menyatakan pada Tazimuddin hendaklah diadakan pilihan raya pada Januari 2021. Dia cakap pada UMNO saja ke PAS pun Ada apa dengar? Ini 4 tahun dia tak boleh nafikan. Ini dalam perbincangan. Waktu PAS macam tak bersuara kes ni. Yalah, untung sendiri. Saya dah cakap dia kalau untung dia diam lah. Kalau dia tak untung dia bising lah. Ini perjanjian yang dilakukan pertemuan antara Tazimuddin dengan 3 presiden tu. Okey, Presiden PAS, Presiden UMNO dan Presiden PBN bahawa mesti dibuat bulan Januari. Selewat-lewatnya 10 tahun pertama 2021 mesti diadakan pilihan raya. Apa terjadi? Bila datang bulan Januari, menghampiri 2021 10 tahun pertama, darurat. Darurat ni pasal COVID. Ya, soalnya you boleh say whatever you want to say. COVID. Ya, kita terima COVID. Jadi tak boleh diadakan. Dan ini juga adalah legasi zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, Presiden parti yang terbesar, iaitu parti PKR. Tak ada apa-apa jawatan. Tak ada jawatan apa-apa. Hanya sebagai ahli parlimen biasa. Ya. Nak kata ketua pembangkang pun bukan. Begitu juga sekarang ini, zaman sekarang ini apabila Pakatan Nasional, Tazimuddin pula jadi Perdana Menteri, okay. Presiden UMNO tak ada apa pun. Ketua pembangkang pun bukan, ketua backbencher pun bukan, menteri pun bukan, sama. Dia ada kes mahkamah. Kes mahkamah, bom kota boleh. Pemerintah tidak menjadi ancaman. Bom kota senang dibicarakan. Dia tidak ancaman. No, bom kota senang dibicarakan. Lim Boon Eng senang dibicarakan. Kes dia mungkin ringan. Tak boleh lah. In the case, mencuri sebiji telur ayam, sama juga label saya curi duit Sadar Zamil. Label dia sama. Tapi Crime is mungkin crime. bagi mereka dia bukan ancaman. Saudara provoke saya buat saya marah ni. Nah, bagi saya, kita tak boleh kata itu. Bagi kalau dia merasakan itu sebagai ancaman politik, yes. Sebab itu sekarang ni sebanyak rakyat melihat bahawa apa yang dibicarakan sekarang ini adalah kes-kes yang terpilih. You are not with me, I charge you. Termasuk notis terbaru semalam. Tak saya cerita lah. You are not with me, I'll charge you, I put you inside. I'll bankrupt you. Macam mana kena pada sebenarnya? Sampai 1.67 bilion. Mana nak cari? Mana ada orang kaya dalam Malaysia ni yang boleh bawa cash 3 lori? Dan ini yang saya bagi tahu semalam. Ya. Adakah Menteri Undang-Undang iaitu Setiausaha PAS Ya. yang juga Setiausaha PAS, dia tak nampak ke benda ni apa? Notis ni. Zarul, Datuk Najib bagi kenyataan tadi, kata Zarul dah pernah tumpuh dia. Tapi boleh. macam Takayuddin, takkan dia tak nampak benda ni macam merapu? Kalau cukai 1.7, mana pendapatan Datuk Najib ni 100 juta lah, 100 bilion lah, Yang ataupun 780 bilion lah. yang cukai 1.7 bilion tu saya katakan yang pokok dia punya charter bergantung pada wajib, tetapi permasalahannya adalah you nak minta tu biar ada logikanya. Dia ada logik Ya, sikit. you nak minta duit dengan saya ni, dalam poket saya RM1, dalam RM50 boleh saya bagi. Tapi you minta kat saya RM1,000, penampar lah kena. Macam menyindir. Tak, itu saya nampak. Ya. Kata kerajaan ni bila ambil alih, Ya. dia tak mau ahli UMNO marah. Tetapi bila dia ambil alih, apa yang dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan diteruskan. Dia memanglah kerajaan hari ini adalah kerajaan Pakatan Harapan. Sebab waktu kita tewas tak dapat untuk bentuk kerajaan itu, kita ditewaskan oleh percaturan Pakatan Harapan. Mereka mewujudkan kerajaan Pakatan Harapan. Okey. Walaupun bertanding di bawah tiket Ya. Parti Keadilan. Yes. Okey. Dia sekarang ni legasi itu diteruskan. DNA itu ada. Dia bukan NA lagi, orang betul. Orang yang mewujudkan Parti Pribumi, Dr. Mahathir dengan Tazimuddin. Sebab itu kita tak terkejut apabila Azmin Ali menyatakan idea menubuhkan Perikatan Nasional adalah idea Tun Dr. Mahathir. Itu memang pasti. Yes. Dan Tazimuddin. Yes. Cuma dia tak maulah kata Tazimuddin sebagai. Tak, bagi saya lah sekarang ni Saudara Zamil, yang paling penting kita ni, saya melihat the most possible dari saya cukup khawatir
dalam berlaga, dalam gelombang politik yang tak menentu ni, rakyat Sebenarnya rakyat apabila yang kita jumpa kawan-kawan di kedai kopi apa, mereka bertanya, bila lagi nak kata nak tarik sokongan ni? dia begini, Bila lagi? bukan tak boleh. Tapi macam saya katakan, Dato' Seri Zahid bukan mengamalkan sistem dia sebagai diktator. Dia dah dapat belancek dah. Okey. Perwakilan semua dah bagi dah perhimpunan. Okey. Mana dia tak boleh kona-kona lah. Dia tak boleh kona. boleh Itu kona. memang tak boleh. Kalau dia kata baiklah kita tarik balik, I don't nampak BBM pun dah lembut hati. Kalau dia buat begitu, maka dengan sendirinya dia silalah meletakkan jawatan. Oh, dia tak boleh tarik. Dia tak boleh. Sebab ini kehendak perwakilan daripada akar Sebab budi. ada usaha-usaha nak minta Dia semula. Ya. Dia semula. Ya. Dan sebab itu mereka merasakan Ya. the only way boleh dilakukan kalau Presiden UMNO ni tukar pada orang lain. Kalau Presiden UMNO ni orang lain yang pegang, maka itu dulu era Datuk Zahid Hamidi. Okey. Sekarang ni saya Presiden, saya tak nak mengikut meneruskan legasi itu. Okey. Tak boleh. Datuk Zahid Hamidi tak boleh untuk menarik keputusan Pimpinan Agung UMNO. Dia kena tarik. Cuma masa. Banyak orang tanya, when? Hari itu pada persidangan tadi, Dr. Masa pun tanya, bila? Kan? UMNO ni ada dia punya tata karma. Ada dia punya Tomadinahnya. Okey. Mula-mula sekali dia kena bawa dalam mesyuarat biro politik. Okey. Macam mana sekarang ni? Perhimpunan dah setuju. Okey, setuju. Jadi akan dibawa ke Majlis Tinggi. Dia tak boleh terus endorse keputusan. Dia kesih. Selepas Majlis Tinggi bersetuju, maka barulah turunkan dengan ini, maka ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parlimen yang perwakilan UMNO hendaklah menarik sokongan. Ini kehendak perwakilan. Tapi tidakkah kita bagi ruang, sebab belah sana ni penyamun-penyangak, pengkhianat semua. Setuju. Tidakkah kita bagi ruang untuk mereka memikirkan sesuatu untuk menidakkan keputusan ini, sebab mereka tahu kalau keputusan ini dibuat, mereka tidak lagi berada di Putrajaya. Dalam hidup ini Saudara, jangan takut pada barang-barang. Selalu saya katakan, kalau kita ni orang penakut, kita pada rumah waktu tengah malam, bulan mengambang, tengok pucuk pisang, kita tak gantung. Peduli apa lah orang nak kata apa, dia nak buat apa, tidak ada masalah. Because kita yakin, hari ini rakyat berkeyakinan. Sebab bila rakyat bertanya, bila itu pun mana rakyat dah menyampah. Dan semua dah dengan kerajaan dah sekarang ni. So dia tunggu muat. So apalah salahnya? Cuma kita ni kita ni tak nak jawatan apa. Ya betul, dia Okey, kita tanya Ya. sikitlah soalan ni. Soalan ni soalan pelik sikit. Sila. Kita dah buat keputusan di persidangan agung UMNO. Ya. Kalaulah di kalangan ahli-ahli parlimen kita ada yang tak mau ikut. Dengan sendirinya dia gugur sebagai ahli UMNO. Sebab Itu perlembagaan. tak dengar cakap persidangan agung UMNO. Because kehendak parti. Bila parti sudah memutuskan sesuatu, dia kena tajamkan. Tak, dia nak selamatkan negara. Dia ada alasan nak selamatkan negara. There's no such thing nak selamatkan negara. Parti. Kalau parti sudah membuat putuskan bahawa hari ini bahawa parti tidak lagi bersama dengan ABC. Mana kena itu kena parti, bukan kena dia. Dia kena ingat, dia kena sedar bahawa kehadiran itu berkaitan dengan parti. So, maka dalam keadaan ini biro disiplin boleh gunakan. Nak kena ke biro disiplin dulu. Kenalah di UMNO ni pula nak pecat seorang ni. Bukan. Banyak tu orang kata kenapa Zahid Hamidi tak pecat orang ni, Zahid Hamidi tak pecat. Tak boleh. Kita ni ada parti yang cukup tersusun. Nak pecat orang pun Makna kata dia kalau dia tak ikut secara automatik dia langgar. dia langgar parti. Langgar parti, biro disiplin kampanye, maka dengan sendirinya dia tidak lagi jadi ahli UMNO. Apabila tak jadi ahli UMNO, pilihan PLN akan datang, nama tidak akan dicalonkan. Okey. Itu soalannya. Ya. Dah bukan pasal ahli di bawah duk tertanya-tanya. Kalau lah kata ada 40 orang, ada 38 orang yang ikut keputusan Majlis Kerja Pimpinan Tertinggi, kata 20. Ya. 20 ni bagi alasan mereka nak jaga negara, mereka nak jaga Perdana Menteri sebab COVID dan sebagainya. Jadi itu Ya. persoalannya. Apalah sebenarnya saya mengiringi saudara untuk pulang kedah nanti dengan sibuk doa. Saudara selamat aja kembali ke Kedah, jumpa kawan-kawan Kedah di Kedah, kita sampaikan salam. InsyaAllah. Dan paling penting teruskan perjuangan. Ya. Yang paling penting pada kita, rakyat mesti diperjuangkan.
buat main. Apa saja pun kehidupan rakyat mesti kita perjuangkan. Rakyat mesti ada cukup makan, cukup pakai dan ada tempat tinggal. Bagi kita akan pertahankan pada rakyat. Dan yang paling penting selama ini sejak 63 tahun lamanya UMNO memayungi kehidupan rakyat, maka belajarlah untuk berterima kasih. Saudara Jamil sudah bagi sepatah kata pada Tuhan. Alhamdulillah. Kepada rakan-rakan di luar sana, hari ini secara kebetulan jumpa dengan datuk kita di Pejabat Setiausaha Agung tadi untuk kita bertanya beberapa soalan kepada Setiausaha Agung, sebab kita nak tanya pada orang-orang tertentu kita rasa tak sesuai. Jawapan yang paling tepat, kita datang ke pejabat ini untuk membina keluarga UMNO, bukan datang sini nak bakar bangunan UMNO, nak memusnahkan UMNO itu sendiri. Jadi kita datang, kita tanya ini apa. Jadi tadi kita dapat keputusan ataupun maklumat yang sahih daripada Pejabat Setiausaha Agung UMNO. Jadi kebetulan jumpa dengan datuk kita buat live untuk bagi beberapa penerangan kepada rakan-rakan di luar sana. Saya ucapkan selamat untuk kita berada di belakang kepimpinan kita. Bukan kita berada di belakang kepimpinan yang dijaga oleh hantu-hantu raya sekalian. Sebab kita kena ingat, ada pihak tertentu yang nak duduk kacau daun ni, dia orang ada tuan. Dalam Kedah ni mereka panggil tuannya, dia kata tuan hantu raya lah. Jadi hantu-hantu raya ni selalunya dia bukan nak bagi elok, dia nak bagi rosak. Jadi pilihlah. Sebab selalu saya sebut, kita selalu ada 3 pilihan kepada rakyat. Kita ada 3 pilihan yang sangat mudah dekat di hati kita. Kita pernah rasai bersama Barisan Nasional, kita pernah rasai ditipu oleh Pakatan Harapan, dan sekarang ini kita semak kepala berada dalam kerajaan ini. PRU yang akan datang, pilihlah. Saya bagi satu nasihat dan juga pandangan saya, jangan undi kerajaan sekarang ni. Rosak kita. Rosak kita. Sebab kita ada satu menteri, satu Perdana Menteri, nama pun tak tentu hala. Ni satu dunia tahu tau. Perdana Menteri kita ada 2 nama. Sabar. Saya kira nak lajak jadi dah ni. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama saya join live Datuk hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada terkasak bahasa, tersilap bahasa Kedah tahu sajalah, dia melawak kadang-kadang agak terkasak, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saudara, malam ini saya akan membicarakan persoalan tentang audio, tentang untuk nasib UMNO, bagaimana kedudukannya. Sebab tadi saya dapat berbual sedikit dengan teman-teman di tingkat 38. Jangan lupa berjumpa saya malam ini jam 9. Audio tu betul ke? Selit dia lambat sikit lama. Audio tu betul ke tak betul? Saya akan jawab malam ini. Video sandakan? Video sandakan itu pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.